Susulan dari cadangan satu pihak yang mencadangkan supaya had persaraan pekerja di Malaysia sama ada di sektor awam ataupun di sektor swasta dinaikkan dari had umur sekarang 60 tahun ke 65 tahun mendapat reaksi pelbagai. Ada yang bersetuju, ada yang tidak bersetuju, ada yang juga melihat perkara ini dari beberapa aspek ekonomi dan juga kesejahteraan sosial. Jadi untuk melihat perkara ini, dua orang tamu sudah pun bersedia dengan saya Nazri Kahar dalam agenda Awani pada malam ini, iaitu yang pertama Datuk Tuan Haji Samsudin Bardan, Setiausaha Persekutuan Majikan Malaysia ataupun MEF. Apa khabar Datuk? Khabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami dalam agenda Awani pada malam ini. Dan seorang lagi tamu, Tuan Muhammad Effendi Muhammad Ghani, Presiden MTUC. Apa khabar Tuan Effendi? Alhamdulillah sihat. Khabar baik, sihat adanya. Saya tahu 2-3 hari ini sepanjang minggu ini Datuk dan juga Tuan Effendi sibuk diberikan ruang oleh para media untuk memberikan reaksi kepada cadangan ini. Tetapi sebagai permulaan untuk Tuan Effendi dan Datuk dari aspek cadangan ini, mengapa cadangan ini timbul dan juga apa kesannya jika cadangan ini diterima pakai oleh pihak kerajaan ataupun pemegang-pemegang taruh, kerana kita nak tahu sebenarnya apa rasional pihak yang tertentu ini mencadangkan supaya had persaraan pekerja di Malaysia dilanjutkan dari 60 terus ke 65 tahun. Mereka tidak letak 62 tahun, 61 tahun ataupun 63 tahun tetapi terus 5 tahun. Sedangkan umur persaraan sebelum ini yang terakhir kita pindah adalah dari umur 58 tahun ke 60 tahun. Mungkin Cik Effendi dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum dan juga Datuk Sam dan juga Tuan Director. Bagi MTUC sebenarnya kita pun terkejut dengan tiba-tiba benda tu meletup kan, tiba-tiba ada cadangan pihak-pihak tertentu untuk menaikkan umur persaraan 65 tahun tu. Sedangkan bagi MTUC hari ini 60 tahun tu masih lagi relevan dan masih lagi rasional. Sebab kita lihat 60 tahun tu pun bagaimana untuk kita menyediakan pekerja-pekerja kita untuk sebuah bersara tu pun tak lagi kita buat. Kan? Jadi banyak perkara pokok, perkara asas yang perlu kita lihat. Contoh macam kita punya gaji minima kan, bagaimana untuk kita beralih kepada gaji progresif, lepas tu social protection untuk pekerja-pekerja kita secara total, dan juga macam mana untuk kita design, untuk kita establish satu pencen untuk pekerja-pekerja swasta ni. Jadi kalau kita ada isu yang sama, kalau ada dulu daripada 55 ke 56, 56 pergi kepada 58, 58 pergi ke 60. Kalau perkara yang sama juga kita carry, tiba-tiba daripada 60 nak ke 65, kalau perkara pokok ini tidak kita selesaikan, bagi MTUC ia tidak akan menyelesaikan masalah. Dia akan menimbulkan banyak masalah lagi nanti. Dari segi risiko kesihatan, dari segi kesihatan mental pekerja itu untuk bersedia, betul impact kepada pekerja muda. Kan? Jadi ini kita akan mengkreat banyak lagi isu tentang mismatch yang berlaku dalam negara kita. Jadi untuk kita membincangkan atau untuk kita memperhalusi macam mana untuk bersara 65 tahun ni, ia bukan sekadar berkata saja, bercakap saja. Yeah. Ia pun buat kajian secara menyeluruh bagaimana kesannya terhadap semua pihak, kepada mereka golongan yang tua juga sama, golongan yang sederhana juga dan golongan muda. Jadi ini yang saya rasa perlu kita reform dulu sebelum kita nak beralih kepada mana-mana umur lah, 60 tahun ke. Kalau kita ada struktur pension yang baik, kita ada struktur social protection yang baik, kita ada struktur gaji yang baik, saya rasa tidak ada isu macam tentang bagi pension minimum ini tidak ada isu sebenarnya bagi MTUC. Itu tadi pandangan Presiden MTUC Tuan Muhammad Effendi Muhammad Ghani, tetapi mungkin dari pihak MEF ataupun Persekutuan Majikan Malaysia Datuk Tuan Haji Samsudin Bardan, apa respon ataupun reaksi MEF apabila cadangan ini diwawarkan oleh setengah pihak, Datuk? So, terima kasih kepada saudara Nazari dan juga terima kasih saya kepada Tuan Effendi kerana memahami tentang kedudukan perkara ini dan tidak begitu seterusnya menyokong penuh keadaan berkenaan kerana ada isu-isu yang perlu dibincangkan, ada isu-isu yang perlu ditangani sebelum kita melihat kepada sama ada sesuai atau tidak kita meningkatkan umur bersara itu kepada 65 tahun. Dan jika ditanya kenapa 65 tahun, saya jangkakan ini berlaku kerana pada tahun
2013 bila kita meningkatkan umur bersara itu, kita terus melonjakkan daripada 55 tahun ke hingga 60 tahun ya. Dan apakah kesannya sebenarnya kalau kita berbuat demikian? Dan kalau kita melihat kepada tahun 2013 berkenaan bulan Julai 2013, bila kerajaan meningkatkan umur bersara itu kepada 60 tahun daripada 60 tahun, ada berlaku keadaan di mana pekerja-pekerja baru yang memasuki alam pekerjaan, pasaran pekerjaan, amat sukar untuk mendapatkan pekerjaan dan jumlahnya bukan sedikit, kira-kira 1 juta. Ya, kerana mereka-mereka yang harus bersara itu pada umur 50 tahun, 55 tahun masih berkhidmat sehingga 60 tahun. Dan kalau kita ambil kira-kira 200,000 pekerja bersara setiap tahun, jadi untuk 5 tahun itu ada 1 juta. Bayangkan, 1 juta peluang pekerjaan itu tertutup untuk pekerja-pekerja baru yang baru tamat pengajian mereka. Jadi di sini kita harus melihat juga keadaan itu di mana akan ada penutupan peluang pekerjaan baru untuk pekerja-pekerja yang baru masuk ke alam pekerjaan. Dan juga kalau kita lihat tentang kos yang terlibat kepada majikan itu adalah amat tinggi kerana biasanya mereka-mereka yang mencapai umur peringkat nak bersara itu gajinya adalah amat tinggi. Ya. Dan bila gajinya itu tinggi, syarikat terpaksa meneruskan sehingga 5 tahun lagi. Dan di situ kos kesihatan akan lebih tinggi dan lebih malang lagi kepada kebanyakan majikan kerana pihak insurans tidak mahu mengambil insurans untuk mereka-mereka yang telah berumur kerana risikonya amat tinggi. Kalaupun ada mereka-mereka yang mahu mengambil insurans untuk tujuan perlindungan, premiumnya amat tinggi. Dan itu saya telah sebenarnya cadangkan kepada pihak-pihak berwajib supaya perkara ini ditangani ataupun diperhatikan semula supaya kos untuk mengambil insurans mereka-mereka yang telah berumur itu tidak begitu membebankan sebenarnya. Saya nak tanya soalan susulan pada Tuan Effendi. Kerana antara isu yang diangkat oleh pihak yang mencadangkan ini adalah berkaitan lebih kepada isu ekonomi, isu berkaitan dengan kos sara hidup, isu berkaitan dengan kehidupan yang semakin kos kehidupan yang semakin tinggi pada ketika ini. Jadi isu berkaitan dengan kos sara hidup dan pendapatan isi rumah, ia melibatkan isu yang kita bincang banyak perkara ini sebelum ini, iaitu bagaimana kita perlu bersedia. Misalnya negara Malaysia ini akan menjadi sebuah negara menua ataupun the aging society ataupun aging nation. Jadi sebenarnya isu persaraan itu tidak timbul jika kita mempunyai skim perlindungan sosial yang benar-benar dapat melindungi kelompok pekerja kita ketika mereka menghadapi usia persaraan. Adakah itu sebenarnya yang patut kita bincangkan pada ketika ini, Tuan Effendi? Ya, saya setuju dengan kenyataan tuan sebab sebenarnya perkara pokoknya dah itulah perkara pokok yang saya sebut tadi. Kita perlu memberi fokus bagaimana untuk kita menyediakan infrastruktur yang baik bagi mereka untuk mengalami persaraan tu. Sebab bagi saya 65 tahun ni bukan satu solusi yang terbaik sebenarnya kalau kita tidak ada isu-isu, tidak dapat menangani isu-isu macam saya sebut tadi tentang kita punya gaji, kita punya social protections kita, dan juga kalau kita tidak ada pension untuk kerja-kerja swasta ni. Ini sekarang perkara pokok yang menyebabkan timbulnya isu 65 tahun ni. Jadi kalau kita bawa daripada 65 tahun ni kan, lepas tu sampai 65 tahun besok, benda yang sama berlaku juga, adakah kita nak bawa pasal 70 tahun? Kan ini yang perkara yang saya nampak infrastruktur yang ada dalam negara kita, dari segi faedah untuk social protection, dari segi kita punya perubatan. Sebab ramai yang selepas 60 tahun, macam Datuk sebut tadi, saya setuju. Selepas 60 tahun, bermacam-macam dia punya penyakit ada. Jadi kerajaan ataupun kita kena sama-sama bincangkan bagaimana untuk menyediakan satu struktur perubatan yang baik bagi pekerja dalam negara kita. Bermakna selepas mereka bersara itu mereka dah ada satu jaminan bahawa mereka boleh kata mendapat perubatan yang agak munasabah bagi mereka yang boleh untuk mereka tampung hidup mereka yang seterusnya. Sebab hari ini kita kan bercakap saja tentang cost of living, kos kehidupan, tapi kos perubatan juga perlu kita lihat bagaimana untuk kita tangani. Jadi berbalik pada soalan tadi, bagi kita M2C, bagi kita jalan yang terbaik sebenarnya kita kena
penambahbaikan dulu kepada infrastruktur kita yang ada dalam negara kita, dalam bagaimana untuk kita menghadapi hari persaraan tersebut. Tak kira 55 ke, 58 ke, 60 ke atau 65 ke, kalau kita ada infrastruktur yang cukup baik, dan saya yakin 60 tahun sudah memadai untuk kita bekerja. Ya, dari aspek majikan Datuk Samsudin, apa impak yang Datuk boleh jelaskan kepada kami jika cadangan ini dimajukan ataupun diambil serius oleh pihak kerajaan? Kerana ia pastinya akan memberi impak kepada sektor pekerjaan. Datuk dah bagi penjelasan sikit tadi, kalau 1 juta setahun tidak dapat keluar dari sistem, maka akan terbantut ataupun menutup peluang pekerja-pekerja baru kita dari kalangan para mahasiswa ataupun siswaza kita yang keluar ratusan ribu saban tahun. Mungkin dari aspek itu apa impak kepada sektor pekerjaan kita? Dan tidak banyak pekerjaan baru dapat diwujudkan, dan sebab itu saya katakan tadi, ruang untuk replacement itu memang diwujudkan jika pekerja itu bersara. Dan saya katakan tadi, sebenarnya kira-kira 200,000 pekerja sektor swasta akan bersara setiap tahun. Jadi itu adalah salah satu, saya rasa, ruang yang diberikan kepada pekerja-pekerja baru untuk mendapat pekerjaan. Tetapi yang penting yang kita harus lihat adalah sama ada sebenarnya meningkatkan umur bersara itu adalah sesuai atau tidak kepada 65 tahun, kerana kita tahu bahawa kebanyakan pekerjaan yang ada di Malaysia ini adalah merupakan pekerjaan yang dikira sebagai physically demanding, bermakna dia memerlukan kekuatan tenaga kerja. Ya. Bayangkan kalau kita bekerja di sektor perladangan, sektor pertanian, sektor pembinaan, ya, dan juga sektor pembuatan sebagai contoh, kalau kita telah menuju kepada umur tua lebih pada 60 tahun, sama ada mereka-mereka ini masih lagi sesuai untuk bekerja di sektor-sektor berkenaan. Jadi isunya adalah di sini sama ada pekerja sendiri mahu bekerja melepasi umur 60 tahun. Kerana kalau kita memaksa mereka bekerja, mungkin ini tidak adalah satu jalan yang bukan jalan yang terbaik. Dan saya merasakan adalah lebih elok kalau kita pakai sistem yang kita ada sekarang ini, di mana mereka-mereka yang melebihi umur 60 tahun itu boleh dengan sukarela ditawarkan kerja, dan kalau dia mahu, dia akan diambil bekerja melepasi umur 60 tahun secara kontrak untuk setahun setiap tahun, dan itu juga berdasarkan kepada sama ada mereka itu sesuai atau tidak dari segi kesehatannya, dari segi disiplinnya, dan juga dari segi performance mereka. Jadi kalau kita secara menyeluruh meningkatkan umur bersara itu kepada 65 tahun, sama ada you sehat atau tidak, sama ada you produktif atau tidak, sama ada you ada masalah disiplin atau tidak, akan secara menyeluruh. Ya, Tuan Effendi, dari aspek keseluruhan sektor ataupun tenaga buruh di Malaysia, kita negara yang bergerak menjadi sebuah negara maju, pastinya cara kita menjaga kesihatan semakin baik, walaupun ada di kalangan pekerja kita dan juga populasi kita akan menghadapi penyakit-penyakit kronik, itu tidak boleh dinafikan, tetapi jangka hayat rakyat kita nampaknya semakin tinggi kerana dasar kesihatan kita semakin baik, polisi-polisi kesihatan awam kita semakin baik dan sebagainya. Jadi bagaimana kita perlu memanfaatkan tenaga buruh ini yang berusia persaraan 60 tahun ini boleh memberi pulangan kepada sektor ekonomi, sekurang-kurangnya mereka dapat mengurangkan beban tekanan hidup mereka jika mereka mampu bekerja dalam sektor-sektor tertentu. Kalau jika itu boleh kita fikirkan, Tuan Effendi. Ya, saya setuju dengan Tuan Datuk Samsudin juga bahawa memang ada certain industri sekarang ni mereka boleh bekerja lebih daripada 60 tahun. Dia bergantung kepada industri yang ada. Bukan semua industri boleh. Itu sebab nak cadangkan 65 ni, dia tidak boleh cadang secara keseluruhan. Because ada industri yang boleh, ada yang tidak boleh. Ada yang kerja selesa, ada yang tak selesa. Jadi bagi kita tak nafikan bahawa negara kita ke arah hari yang tua, negara tua. Tetapi bagaimana persediaan kita untuk menghadapi negara tua juga. Jadi kalau kita lihat dari segi sistem macam saudara kata tadi, kita sistem perubatan baik, bagus kita kena mantapkan bagi mereka bersedia untuk bersara 60 tahun nanti. Tetapi bagi mereka yang boleh bekerja lebih dari 60 tahun, adakah mereka bersedia untuk kita hadapi era digitalization, era automation yang berlaku hari ini? Ini satu cabaran di pasaran kita. Bagaimana kita untuk reskill upskilling? Hari ini kita lihat
kita perlu reskillkan pekerja kita, upskill pekerja kita. Sebab hari ini kita lihat cabaran digitalization dan cabaran automation ini sangat-sangat mencabar. Dan paling yang kita bimbangkan kalau kita buat 65 ini, bagaimana untuk kita melihat generasi muda yang akan berlaku mismatch yang paling banyak yang akan meningkat. Jadi ini menyebabkan pekerja-pekerja mahir dalam negara kita akan keluar negara. Kita dah rugi dekat situ. Ya betul, dari segi faktor kesihatan mereka perlukan untuk membayari kos perubatan kita. Walaupun kita ada infrastruktur yang baik dari segi kesihatan, tetapi dari segi kos. Bagaimana kerajaan boleh membantu mereka-mereka yang besar ni dari segi kos. Macam warga emas kan dia dapat diskaun 50% ke. Bagaimana ini untuk kita buat bagi memastikan mereka yang selepas 60 ni yang tidak ada pekerjaan ni boleh meneruskan kelangsungan hidup. Bukan untuk bermewah-mewahan tetapi untuk mereka menampung kos perubatan mereka dari hari ke hari. Ini saya nampak yang perlu kita tekan pada hari ini bukan soal 65, bukan soal 60, tapi lebih kepada bagaimana perbezaan. Sebab hari ini ada juga pekerja yang telah bersara awal 55 tahun kan. Jadi ini yang perkara pokok yang perlu kita sama-sama lihat bagaimana untuk kita memastikan supaya semua pekerja dalam negara kita apabila bersara mencapai zaman 20 nanti kita dah boleh kita menghadapi zaman persaraan tersebut. Ya, itu saya nak angkat berkaitan dengan persediaan hari tua, persediaan persaraan. Datuk, kalau kita lihat angka-angka yang persediaan orang pekerja kita untuk menghadapi warga tua ataupun hari persaraan ini agak menakutkan. Dari sudut jumlah caruman mereka yang ada tinggal berbaki di KWSP itu pun seringkali kita angkat begitu minima simpanan-simpanan majoriti di kalangan para pekerja kita. Mereka yang mencarum untuk perkeso juga mereka tak ramai di kalangan para pekerja kita kerana sektor kita ada pelbagai. Bagi yang berpencen mungkin majoritinya adalah di kalangan sektor awam dan ada juga sektor awam yang punya pilihan EPF. Bukan semua majoritinya ada caruman ataupun berpencen. Jadi adakah ini sebenarnya isunya? Sistem annuity kita, sistem pencen kita, sistem menghadapi usia persaraan ini dari aspek perlindungan sosial kita ini masih perlu ada transformasi yang jelas, Datuk. Ya, sebenarnya isu pokoknya adalah sama ada kalau kita bersara, kita boleh masih menjalankan kehidupan dengan bukan kata mewah tetapi boleh hidup selesa. Itu adalah soal pokoknya. Tetapi malangnya kalau kita lihat tentang simpanan hari tua kita melalui statistik yang dikeluarkan oleh KWSP dan sebagainya, ianya amat menakutkan sebenarnya, ya. Dan melihat kepada statistik yang ada, kurang daripada 20% pencarum mempunyai simpanan 60-100,000 atau lebih, dan untuk mereka-mereka yang ada 1 juta simpanan dan lebih itu jumlahnya adalah 3%. Rata-rata penyimpan di KWSP mempunyai kurang daripada 10,000 bila mereka mencapai umur bersara ataupun umur 55 tahun untuk mereka boleh mengeluarkan simpanan mereka. Jadi di sini sebenarnya itu adalah perkara pokok. Jadi kita harus melihat semula tentang penggunaan wang KWSP ini dan saya sebenarnya tidak menyokong sebarang usaha untuk mengeluarkan KWSP untuk tujuan-tujuan lain selain daripada tujuan hari tua. Sebab tu saya sering mengatakan bahawa tidak ada pengeluaran yang boleh dibuat melainkan untuk hari pencen kita, ya. Bermakna sekarang ni kalaulah kita sekarang ni boleh mengeluarkan pada umur 55 tahun, saya rasa ia harus ditukar dengan segera kepada umur 60 tahun dan tidak ada pengeluaran yang boleh dilakukan. Dan saya telah berbincang sebenarnya dengan pihak KWSP dan mengumpulkan soalan ini kepada mereka. Kalau seorang pekerja itu boleh kerja daripada umur 20 tahun sehingga mencapai umur 60 tahun, adakah simpanan mereka itu nanti akan mencapai lebih daripada 300,000? Katakanlah ini adalah untuk pekerja terendah, paling rendah sekali. Jawapannya adalah iya sebenarnya. Dan untuk 300,000 itu sebenarnya kita boleh menggunakan kira-kira 1,000 setahun sehingga 20 tahun, ya. Itu bukan saya kata mewah tetapi boleh hidup sebenarnya dalam keadaan demikian dan sebenarnya kalau kita lihat tentang jumlah caruman yang kita simpan pada KWSP setiap tahun, jumlahnya adalah memadai iaitu 24%
ataupun 23% sebenarnya setiap bulan. Dan kalau tidak ada sebarang pengeluaran dilakukan, insya-Allah ia akan cukup. Jadi di sini yang penting adalah supaya kita melihat semula tentang bagaimana kita menguruskan keuangan kita. Sebab itu MEF telah bercadang dan membincang dengan KWSP mengatakan bahawa mereka-mereka ini, pekerja-pekerja hendaklah diberikan financial literacy keuangan supaya mereka tahu menguruskan keuangan mereka, bukan sahaja bila mereka bersara, tetapi even sebelum mereka bersara, mereka harus tahu bagaimana menguruskan keuangan mereka dengan lebih baik sebenarnya. Okey, akhir sekali Tuan Fendi, bagaimana tanggungjawab majikan, tanggungjawab kesatuan dan individu lah dalam mengangkat naratif literasi kewangan ini? Kerana apa dapatan MTUC di lapangan? Bagaimana kedudukan pekerja kita sebenarnya tentang hal hari tua mereka ini? Apa yang mereka fikirkan? Apa perancangan mereka dan apa maklumat yang mereka ada? Apa ilmu yang mereka ada? Sebenarnya tu saya tadi kesedaran macam kata, jadi kesedaran untuk urusan keuangan selepas bersara tu kita perlu orang kita memberi kesedaran kepada mereka-mereka yang untuk bersedia untuk bersara. Sebab hari ini kita lihat pokok yang utama yang saya sebut tadi ada 3 pokok utama tentang gaji, lepas tu tentang mereka punya social protections, dan ketiga selepas mereka untuk bersara tu soal bersaraan mereka. Jadi di lapangan sekarang ni saya nampak lebih concern sebab gaji. Lepas gaji itu adalah social protection sebab kita perlukan satu protection yang secara total, maknanya 24 jam untuk kepada pekerja. Bagaimana kita nak buat skim tersebut. Dan ketiga adalah bagaimana untuk kita reform KWSP itu sepagi kita ada isu, saya dah sebut tadi, pengeluaran KWSP, kita ada 2 akaun. Mungkin kita boleh buat 2-3 akaun yang boleh bagaimana untuk kita reform daripada KWSP itu bagi membantu pekerja yang sedia ada, pekerja baru dan pekerja yang akan bersara. Jadi ini satu tabung yang mungkin boleh membantu. Walaupun macam Datuk betul, asasnya adalah untuk hari tua kita, tetapi memandangkan hari ini, bagaimana untuk kita balancekan kos kehidupan kita, dari kos perubatan kita, mungkin itu ada satu solusi yang boleh kita sama-sama bincangkan bagi untuk kita reform balik bagaimana untuk kita menyediakan pekerja-pekerja untuk sektor swasta. Dan paling yang MTC tengah cadangkan sekarang ini juga adalah pension sektor swasta ni. Bagaimana untuk kita wujudkan satu pension swasta ni bagi memastikan kelangsungan hidup mereka selepas bersara. Ini yang saya rasa perkara pokok yang perlu kita ada, yang perlu kita fokuskan, dan lepas tu barulah kita boleh bercakap tentang pension 65 ataupun pension ke-63 atau itulah pandangan MTC. Menarik, saya rasa dua pandangan walaupun hampir sama tetapi ada ruang-ruang yang boleh didebatkan lagi. Mungkin majikan akan melihat kalau skim-skim pencen dari aspek pekerja swasta itu mungkin ada pro and cons yang mungkin boleh difikirkan, tetapi MTUC nampaknya sedang bergerak ke arah itu dengan kajian-kajian di kalangan para akademik kita untuk bagaimana sistem pencen yang lebih menyeluruh, ya Tuan Effendi, ya begitu ya, yang boleh memberi perlindungan semua sektor pekerjaan kita, bukan hanya dalam sektor tertentu saja, ya. Betul. Okey, terima kasih Tuan Haji Samsudin Badan, Datuk Tuan Haji Samsudin Badan dari Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia ataupun MEF, dan Tuan Muhammad Effendi Muhammad Ghani, Presiden MTUC Malaysia. Jadi itu saja agenda awani malam ini. Sekian, Assalamualaikum, kita jumpa lagi.